Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita berjumpa dalam rakaman PDPR RBT yang saya telah sediakan untuk topik pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita nak belajar bab baru di dalam tingkatan 3 iaitu bab 2 penghasilan produk. Sebelum kita pergi kepada topik pada hari ini, saya nak tunjukkan kepada anda lah di SKP yang telah disediakan oleh KPM bagi membolehkan anda mengetahui standard pembelajaran yang anda perlu capai dalam bab 2 ini dan apa yang anda perlu laksanakan supaya anda memperoleh markah PBD. Kalau awak lihat pada paparan yang telah saya sediakan dalam di SKP, awak perlu menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan serta projek brief. Ini telah disediakan video pada minggu lepas. Yang mana video tu Cikgu Aminah telah kongsikan bersama anda. Video YouTube berkaitan kajian keperluan pelanggan dan projek brief. Tapi tak apa, pada hari ini saya akan huraikan apa yang secara terperinci, apa yang awak perlu tahu tentang kajian keperluan pelanggan dan projek brief. Projek brief ni pun sebenarnya awak telah pelajari sewaktu di tingkatan 1 lagi. Untuk yang kedua, 2.1.2, awak perlu kenal pasti asas teknologi yang sesuai untuk awak mereka bentuk produk. Ini berdasarkan apa yang telah awak tentukan untuk buat idea-idea yang awak dah jana sewaktu di 2.1.1. Berbalik pada 2.1.3 pula, setelah awak kenal pasti asas teknologi tersebut, awak boleh rancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk. Dan seterusnya bermulalah proses-proses awak mereka bentuk dan menghasilkan produk di dalam bab ini. Ini juga merupakan satu projek akhir ataupun projek yang paling penting sekali dalam tingkatan 3 yang mana awak akan menghasilkan satu produk. Produk inovasi hasil daripada kerja tangan awak sendiri. Dan jadi kita bermulalah dengan lakaran, kita buat jadual kerja, kita senaraikan bahan dan peralatan dan juga bajet. Ini melibatkan kos yang perlu anda tahulah. Apa kos-kos yang terlibat dalam menghasilkan produk. Dan 2.1.7 menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi sebahagian merupakan kemuncak dalam penghasilan projek ini. Sama ada produk awak itu berfungsi atau separuh berfungsi. Dia tak boleh menghasilkan mock-up atau menghasilkan model saja yang mana mock-up dan model itu tidak berfungsi. Dia mesti hasilkan produk itu berfungsi supaya awak dapat TP6. Kemudian selesai awak membuat penghasilan produk itu, awak mestilah membuat pengujian dan menilai fungsinya sama ada mengikut kriteria yang awak nak dalam penghasilan produk itu. Adakah dia mencapai sasaran penghasilan produk itu mengikut matlamat keperluan pelanggan. Kemudian dari pengujian kefungsian itu tadi, awak boleh buat cadangan penambahbaikan produk berdasarkan laporan keputusan ujian serta menyediakan dokumentasi. Dokumentasi yang perlu awak sediakan ini adalah dalam bentuk folio. Yang mana dalam folio tersebut akan saya terangkan apa yang perlu ada dalam folio itu bagi menyempurnakan projek awak ini. Dan mendapat markah yang setimpal lah dengan apa yang telah awak buat. Ini tahap penguasaan untuk bab ini yang awak perlu capai dari tahap penguasaan 1 hingga 6. Tahap penguasaan ini kira band lah, band 1 hingga band 6. Dan standard prestasi yang awak perlu capai berdasarkan topik-topik yang saya telah huraikan tadi. Ini awak boleh tengok tahap penguasaan 6 menghasilkan produk yang mencapai objektif dan membuat dokumentasi secara sistematik. Jadi ada folio, ada juga produk yang awak hasilkan. Kedua-dua ni awak telah mencapai objektif bagi bab 2 ini dan awak layak diberi tahap penguasaan 6. Itu di SKP. Kita beralih pula pada buku teks. Buku teks tingkatan 3. Saya harap awak boleh merujuk buku teks ni juga untuk bacaan lanjutan lah.
Okey, saya juga mengambil buku teks kerana inilah satu-satunya bahan offline yang awak ada di rumah sepanjang PDPR ini bagi membantu awak memahami lebih lagi berkaitan RBT. Okey, video yang saya hasilkan hanyalah sebahagian untuk membantu atau membimbing awak memahami bab ini. Okey, kalau awak tengok dari buku teks awak, penghasilan produk tajuk 2.1, ini adalah standard pembelajaran yang mana standard yang saya dah huraikan tadi di dalam DSKP. Okey, ini standard pembelajaran sama dengan DSKP tadi. Jadi kalau awak tengok penghasilan produk ni, okey, intronya, saya nak beri sikit intro. Pernah tak awak mengalami situasi di rumah ataupun awak sedang bekerja membuat sesuatu yang mak awak suruh ataupun awak membuat kerja apa-apalah yang awak rasa susahnya saya nak buat kerja ni. Kan bagus kalau ada alat, kan bagus kalau ada mesin. Saya ambil contoh pelajar ni, murid ni. Dia sedang memberus ataupun dia sedang menggilap kasut. Beberapa kasut yang ada di meja tu, tentu sukar bagi dia untuk menggilap kasut yang lebih daripada satu. Means kasut yang banyak lah. Jadi dia terfikir, alangkah baiknya jika saya dapat mereka cipta alat yang memudahkan kerja menggilap kasut. Jadi kat sini sebenarnya dah timbul idea untuk membuat ataupun mereka cipta alat yang memudahkan kerja menggilap kasut. Jadi mesti ada dalam satu situasi awak hadapi, yang mana awak buat sesuatu kerja tu, awak akan terfikir, kan senang kalau ada mesin ni, kan senang kalau ada alat ni. Jadi itulah yang menyebabkan kita terjana idea kita untuk mereka atau membuat sesuatu produk. Sebab dari situ menggambarkan keperluan. Saya harap awak dapat idea. Kita tengok pula ayah dia sedang menggilap kereta. Polish kereta. Jadi tentu ayah ni mengalami kesukaran. Dia mengalami kesukaran untuk menggilap kereta secara manual. Mesti dia akan rasa penat nak gilap satu kereta, permukaan kereta ni jika dibandingkan dengan anaknya yang menggilap kasut. Jadi kat sini nampak tak? Sebab itu adanya alat penggilap kereta ni, alat polish kereta ni, supaya nak mudahkan kita menggilap kereta atau polish kereta. Kalau kita hantar di kedai pun, dia tak akan menggunakan tangan semata-mata ataupun tenaga manusia semata-mata. Dia mesti menggunakan alat atau mesin supaya hasilnya tu lebih cantik dan kerja yang dilakukan lebih mudah. Kita tengok pada proses penghasilan produk itu sendiri, yang mana bermula daripada kajian keperluan pelanggan. Kajian keperluan pelanggan ni saya ambil contoh, pernah tak awak berada di pasar raya ataupun di mana-mana, ada orang yang memberikan awak survey. Dia tahan awak ataupun dia tanya, cik boleh tak luangkan sedikit masa sekejap, saya nak buat survey. Survey tu mungkin berkaitan produk ataupun perkhidmatan. Ataupun dia tak minta awak buat atau awak beli apa-apa barang daripada dia, tapi dia nak awak jawab dulu survey dulu. Jawab dulu borang soal selidik tu. Itu sebenarnya salah satu proses untuk mendapatkan kajian keperluan pelanggan. Dari kajian keperluan pelanggan, awak mesti akan menganalisa borang tersebut. Apa feedback daripada orang ataupun feedback daripada orang ramai tentang sesuatu yang awak ingin bangunkan. Adakah daripada kajian keperluan pelanggan tu awak dapat jawapan sama ada perlu atau tidak awak mereka alat tersebut. Dari situ kita akan ke penyelesaian masalah inventif yang mana awak telah mempelajarinya sewaktu di tingkatan 2 lagi. Dari situ awak akan mula menjana idea. Sebenarnya telah berlaku penjanaan idea yang banyak sewaktu dalam proses awal ini. Idea tak akan kita capai dapat satu saja. Kita mungkin akan ada beberapa idea. Tambah-tambah lagi bila kita berada dalam kumpulan projek. Dari situ kita akan buat satu project brief pula, yang mana kita akan meneliti
meneliti dengan lebih mendalam apa yang perlu kita lakukan untuk proses penyelesaian masalah inventif serta kajian daripada keperluan pelanggan itu tadi. Dan dari situ kita akan menjana idea alat apa yang sesuai untuk kita bangunkan, untuk kita bina, okey. Dan seterusnya dari penjanaan idea mesti ada lakaran idea. Sebab lakaran idea ni gambaran apa yang kita nak gambarkan daripada pemikiran ataupun otak kita. Okay, sebab idea tu terjana daripada otak. Jadi kita nak menggambarkan apa yang dari otak kita fikirkan, kita mesti ada buat lakaran. Okay, dari lakaran itulah kita akan dapat gambaran apa yang perlu kita tambah baik dan sebagainya. Okay, dan dari lakaran akan terhasillah penghasilan model. Dari penghasilan model ini kita akan uji sama ada model kita tu menepati keperluan pelanggan ataupun menepati kehendak apa yang kita nak cipta, apa yang kita nak reka. Okey. Jadi kat situ akan berlaku pengujian dan penambahbaikan dan akhirnya akan melibatkan pendokumentasian. Okey, saya lebih suka pendokumentasian ni tidak berlaku di akhir sekali. Okey, dia mestilah seiring dengan apa yang awak buat sewaktu dalam proses-proses ni. Okay, jadi untuk menjimatkan masa, jangan awak buat pendokumentasian ni di akhir sekali. Kalau awak tengok dalam carta alih, memanglah pendokumentasian tu berada di proses yang terakhir. Tapi sewaktu awak buat proses-proses ini, lakaran idea dan seterusnya, awak dah kumpulkan dokumentasi tersebut. Supaya senang nanti di laporan akhir, awak boleh dah terus, projek awak siap, laporan awak pun dah siap. Tinggal lagi nak touch up dan murnikan saja laporan tersebut. Okey, jadi jangan dibuang ataupun disepahkan. Seeloknya tu sebab pelajar saya lebih suka awak simpan, okey, setiap dokumen-dokumen yang awak hasilkan sepanjang awak buat penghasilan produk ini di dalam satu fail. Sediakan satu fail pelajar. Okay? Sediakan satu fail khas bab 2 penghasilan produk RBT. Dalam fail tu awak simpanlah segala dokumen supaya nanti di pelaporan akhir awak dah senang. Awak dah ada laporan-laporan yang ataupun lakaran ke apa ke dokumen-dokumen yang berkaitan. Awak dah ada nanti untuk awak kumpulkan, untuk awak binding sewaktu proses menyediakan laporan. Okay, Jadi tolong sediakan fail. Okay, saya minta sediakan fail. Okay, kita pergi pada kajian keperluan pelanggan. Okay, untuk tajuk hari ini pun kerja yang saya nak bagi tentang kajian keperluan pelanggan. Okay, kajian keperluan pelanggan seperti mana yang telah saya terangkan tadi adalah proses yang pertama. Okay, proses pertama kita nak faham produk yang kita nak hasilkan tu dengan lebih jelas. Jadi nak dapatkan maklumat lengkap tentang produk yang kita nak hasilkan ni, mereka bentuk perlu bermula dengan kajian keperluan pelanggan. Seterusnya diikuti dengan menyediakan project brief. Okay. Kita tengok pada kajian keperluan pelanggan, apa yang perlu ada dalam kajian keperluan pelanggan ni adalah 3 perkara ni. Okay. Maklumat pelanggan. Okay. Yang kedua, latar belakang produk. Okay. Dan ketiga, penambahbaikan. Okay. Kita tengok terus pada borang kajian keperluan pelanggan. Borang ni sebenarnya kalau di bengkel, untuk bab ni saya dah terus serahkan kepada awak borang kajian keperluan pelanggan ni untuk awak isi. Bahagian A ni awak isilah nama siapa-siapa yang boleh jadi pelanggan awak. Yang mana awak edarkan satu borang survey. Jadi kita edarkan borang ini kepada rakan contohnya. Kepada ibu keluarga kita pun tak menjadi masalah. Jadi kita minta pelanggan tersebut isi nama, jantina, umur, nombor telefon. Kemudian masuk bahagian B, latar belakang produk yang digunakan sekarang. Katakanlah kita yang ni mesti berdasarkan kita dah ada idea kita nak cipta apa. Jadi kat situ terangkan kepada pelanggan tersebut. Kalau awak nak buat benda, contohnya kat sini yang diberi dalam buku teks adalah kasut lah, berus kasut.
Okey, jadi produk yang digunakan oleh pelanggan tu tadi adalah berus kasut. Okay, ciri produk yang digunakan adalah berus kayu dengan bulu sintetik. Ini berdasarkan produk yang ada pada pelanggan tersebut. Okay, untuk bab ini saya tak nak awak buat apa yang ada dalam buku teks. Okay, buat lain selain daripada yang ada dalam buku teks. Okay, saya tak nak produk berus ni lagi. Setiap pelajar mesti buat selain daripada produk ini. Okay, nanti saya akan tunjukkan video kepada awak ataupun saya akan beri link video untuk awak tonton selepas daripada rakaman ini. Okay. Jadi penambahbaikan pula, apa penambahbaikan yang perlu ada pada produk itu? Okay. Ini semua soalan-soalan yang perlu dijawab oleh pelanggan lah. Inilah borang kajian keperluan pelanggan. Dari borang ini awak akan menganalisis apa yang pelanggan nak. Okay. Dari situ pula akan memberi awak idea. Okay, sama ada alat yang awak akan buat itu memenuhi tak keperluan pelanggan tadi. Okey, itu borang kajian keperluan pelanggan. Kemudian awak akan dari borang kajian keperluan pelanggan tadi, macam saya cakap tadi lah, awak akan mendapatkan maklum balas, okey, dan awak akan mengaplikasikan prinsip penyelesaian masalah inventif. Okey, contoh yang diberi dalam buku teks ini adalah berkaitan dengan berus kasut. Okey, ini adalah berus kasut manual yang dinyatakan oleh pelanggan tu tadi. Okey, dalam borang kajian keperluan pelanggan dia kata dia ada berus kasut. Okey, ini adalah berus kasut biasa yang digunakan untuk menggilap kasut. Ini saya beri contoh supaya awak dapat aplikasikan kepada reka bentuk lain yang awak nak buat. Okey, saya ambil contoh yang paling senang dalam buku teks lah. Okey, jadi berdasarkan berus kasut ini, dia mengenal pasti apakah masalah inventifnya. Okey, kemudian dia buatlah proses penyelesaian masalah inventif ini. Okey, kamu boleh tengok model fungsi. Okay, tangan memegang berus kasut, okay, memegang rongga, gam dan seterusnya. Akhirnya kat sini dia dapat tengok kesannya adalah habuk, okay, dan juga air. Okay. Berdasarkan model fungsi didapati masalah berpunca daripada pelanggan yang tidak dapat memberikan tekanan sekata semasa menggilap kasut. Okay, analisis berantai punca kesan telah dijalankan untuk mengenal pasti punca dan kesan bagi masalah. Okey, jadi bila pelanggan guna berus kasut biasa ni, okey, ini masalah-masalah yang berlaku. Sebab itulah tadi ada penyelesaian masalah inventif dan juga model fungsi, sebab kita nak tengok masalah itu berlaku di mana. Okey, masalahnya kasut masih tidak berkilat semasa menggilap. Mengapa? Sebab air dan habuk melekat pada kasut. Mengapa krim kasut tidak tersebar sekata? Mengapa tekanan tidak seragam? Tekanan sebab menggunakan tenaga manusia, menggunakan tangan manusia, jadi tekanan itu tidak seragam. Okay, daya yang digunakan untuk menggilap tidak seragam. Mengejar masa dan tangan menjadi semakin lengur. Ini analisis berantai punca dan kesan. Okay, dari situ dia mengaplikasikan prinsip penyelesaian inventif tadi. Sama ada kita nak gunakan inventif pemisahan masa ataupun inventif pemisahan ruang. Ini awak dah pelajari semasa di tingkatan 2. Okey, jadi kat sini pendek katanya ataupun pucuk pakalnya kita nak daripada berus kasut biasa ni, kita nak hasilkan berus kasut yang menyelesaikan masalah-masalah ini. Okey, yang nak menyelesaikan masalah daripada analisis berantai punca dan kesan ni. Apa yang kita boleh buat? Okay, jadi itu yang pergi kepada projek brief pula. Okay, yang mana awak fikirkanlah daripada masalah yang berlaku ni, apa boleh kita buat? Apa kita nak inovasikan alat itu tadi? Okay. Okey, itu tadi contoh berkaitan berus kasut. Okey. Ini pula contoh berkaitan bag. Okey. Ini dah masuk project brief lah. Jadi kalau awak sinkronisekan tadi, okey, daripada berus kasut ni tadi, okey, kita nak
beralih kepada project brief. Okey, project brief dah satu penelitian lah. Okey, proses perbincangan awal antara pengurus projek dengan pelanggan yang turut dihadiri oleh pereka bentuk. Okey, pereka bentuk berperanan menterjemahkan idea reka bentuk produk daripada pelanggan kepada bentuk lakaran ataupun contengan. Okey, jadi kat sini kita balik kepada proses penghasilan produk itu tadi. Okey, kajian keperluan pelanggan saya dah terangkan. Lepas tu penyelesaian masalah inventif dan seterusnya project brief. Okey, jadi project brief awak buat satu analisis. Okey, yang mana awak berdepan dengan pelanggan tu sendiri. Apa yang dia nak. Okey, kat sini sebenarnya kalau di bengkel kita akan menjalankan simulasi antara pereka bentuk dengan pelanggan. Okey, pelanggan tu saya minta awak pilih rakan awak. Okey, jadi kat situ kita bertukar. Rakan awak akan interview awak, awak akan interview rakan awak. Dia macam tu. Okey, jadi disebabkan awak berada di rumah, awak boleh gunakan ahli keluarga awak. Contoh mak ayah awak sendiri. Okey, jadi awak temuduga ataupun adik-beradik awak, abang atau kakak awak. Jadi temuduga ahli keluarga awak. Seolah-olah mereka pelanggan. Apa yang mereka nak. Okey, saya harap awak jelas kat sini. Okey, ini bagi memastikan awak dapat menyelesaikan alat apa ataupun awak mendapat idea dan pada masa yang sama awak dapat menyiapkan laporan awak. Tak perlu nak cari pelanggan di luar. Maksudnya tak perlu nak sebab ni dalam proses kita belajar ya murid. Jadi kita gunakan ahli keluarga kita saja sudah cukup. Okey, supaya kita dapat settlekan laporan dan juga produk. Okey, tak payah susah-susah nak pergi ke tempat lain, nak pergi ke tempat awam, nak edar borang survey. Tidak perlu. Cukup saja di rumah. Okey, cukup saja proses ni berlaku di rumah. Awak jadikan ayah, mak, adik-beradik awak sebagai pelanggan yang akan melanggan produk awak tu nanti. Sewaktu ialah kita buat itu sebagai satu simulasi. Okey, faham ya? Jadi bila pergi pada project brief, okey, awak boleh tengok ini adalah borang project brief. Tadi saya tunjukkan borang kajian keperluan pelanggan. Okey, so ini adalah borang project brief. Okey, waktu ni awak dah tekadkanlah ataupun awak dah pilih alat yang awak nak buat tu sebagai produk awak untuk di bab 2 ni yang awak nak buat. Jadi waktu ni awak dah ada idea lah sebenarnya. Okey, awak nak buat penggilap kasut magic. Okey, contoh macam tu. Jadi kat sini apakah kegunaan produk ini? Jadi awak menjawab sini. Catatan yang ada kat sini adalah awak menjawab balik soalan bagi bahagian kolom bahagian kiri. Nampak tak? Apakah kegunaan produk ini? Produk digunakan untuk menggilap dan membersihkan kasut kulit dan kasut PVC. Di manakah produk ini digunakan? Produk digunakan di rumah atau di mana-mana sahaja mengikut keperluan pengguna. Jadi bahagian catatan ini adalah jawapan bagi soalan kriteria pertimbangan utama. Yang mana jawapan ni awak boleh sendiri jawab ataupun sebenarnya pelanggan yang jawab. Okey? Tapi awak kena idea tu kena datang juga dari awak. Okey, sebab ini laporan ni awak yang nak siapkan. Jadi dalam laporan perlu ada project brief ni, perlu ada borang kajian keperluan pelanggan tu tadi. Sebab itu saya kata laporan tu kena seiring dengan step ataupun prosedur awak menghasilkan produk. Jangan nanti di akhir bab ini baru awak nak buat benda-benda ni. Tak, dia berlaku seiring. Okay. Jadi bila awak dah buat borang kajian keperluan pelanggan tu tadi, ayah atau adik-beradik awak dah jawab. Okay, kita pergi kepada project brief ni pun ada borang yang mana awak perlu letak dalam laporan. Jadi simpan. Sebab itu pentingnya ada file. Simpan di dalam file. Okay. Jadi tugasan pada hari ini saya nak awak hasilkan jawab atau lengkapkan borang kajian keperluan pelanggan dan juga borang project brief. Dua borang ni awak perlu lengkapkan. Okay. Jadi kerja yang pertama adalah melengkapkan borang kajian keperluan pelanggan. Kerja yang kedua adalah
melengkapkan borang project brief. Saya akan kongsikan dengan awak borang project brief dan juga borang kajian keperluan pelanggan. Sekiranya awak ada printer di rumah, awak boleh terus print dan tugas awak hanya isi saja bahagian catatan. Jika yang tiada printer di rumah, awak perlu salin lah. Tak ada lagi apa orang kata, tak ada lagi cara lain. Awak perlu salin. Salin dekat mana? Jangan gunakan buku nota. Awak dah perlu pakai dah folio. Awak dah perlu pakai folio. Jadi kalau berkesempatan boleh ke koperasi untuk membeli folio, atau kalau tak payah pakai folio yang ada di koperasi, boleh guna kertas A4. Guna kertas A4 sahaja. Kertas A4 tu ada kertas A4 biasa, kertas kosong tu. Guna tu untuk buat. Ataupun kalau tak pakai kertas A4, saya benarkan juga pakailah kertas kajang sekolah. Kertas kajang tahu kan, kertas exam tu, examination pad tu, kertas peperiksaan, kertas kajang. Jadi boleh guna kertas itu juga. Jadi pelbagai option diberikan kepada awak. Cuma jangan buat dalam buku nota. Kenapa saya tak benarkan buat dalam buku nota? Sebab nanti awak nak compile laporan awak ni, awak nak binding, awak nak kena hantar kepada saya. Jadi kalau awak buat dalam buku nota, ia akan menjadi masalah kepada awak dan juga saya nanti. Sebab awak nak kena hantar laporan ini bersama dengan projek. Dan pada masa sama, saya juga perlu semak. Jadi sukar kalau awak dah buat dalam buku nota, nanti susahkan awak balik. Sebab saya nak dalam bentuk laporan. Laporan bertulis lah. Kalau ada masalah, boleh tanya saya. Terus kepada saya atau tanya dalam grup, saya akan beritahu. Saya rasa itu saja, setakat ini saja rakaman PDPR saya. Jadi jika ada apa-apa masalah macam tadi saya cakap lah, boleh tanya saya di dalam grup. Itu saja untuk tajuk pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.